Selamat salam kepada semua saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Hari ini kita akan meneruskan untuk menerokai firman Tuhan tentang ajaran puasa. Matius bab 6 ayat 16 sampai ke 18. Berdasarkan penghuraian dan juga khobar yang dikhobar oleh hamba Tuhan, yaitu John Wesley khobar 27 bahagian ketiga, di mana juga English text itu disuntik oleh Jason Ford dengan Thomas Jefferson's Editions, di mana Khotbah John Wesley pada asalnya berasal dari Christian Classic Australia Library. Juga ada pembetulan oleh George Yorks untuk Wesley Center for Applied Theology. Marilah kita datang untuk berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, kami meminta Tuhan bantu kami faham akan kepentingan dan juga bagaimanakah kami dapat ada kehidupan doa dan puasa dengan memperkenankan Tuhan. Sebab jiwa kami bukan sekadar luaran, tetapi ada dalaman. Ada kesalahan dalaman dan juga ada kesalahan luaran. Ada amal baik ibadah, juga ada amal baik uramat, supaya kami menjadi seorang berkat kepada lebih banyak orang. Ampunlah dosa kami, di mana kami sudah mengabaikan banyak amal yang Tuhan perkenankan. Tapi kami ingin taubat dan lebih berkat terhadap kehendak Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, marilah kita mengulangi firman Tuhan. Apabila kamu berpuasa, jangan murah mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sudah berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upah. Tetapi apabila engkau berpuasa, biakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahawa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihatnya yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Matius bab 6 ayat 16 sampai ke 18. Seterusnya kita akan menggunakan teks bahagian ketiga Khotbah 27 John Wesley menjadi bahan material untuk sama-sama kita mengkaji firman ini. Saya masih ingat uh, Bishop Wong, guru saya, Bishop Wong, Bishop CAC. Beliau berkata, kita boleh menteragui firman Tuhan dengan menggunakan cara membaca bahan pentulisan John Wesley sebagai bahan renungan. Itu memang bahan renungan, tetapi juga ada fungsi untuk kita menderangi, mengkaji firman Tuhan. Sebab John Wesley dia pakar dalam bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Dia pakar dalam pemahaman teologi dan juga dia sangat berkonteks dengan situasi tempatan, penggunaan bahasa juga sefaham yang boleh, semudah yang boleh difaham. Plain language for the people. Dia mau cakap bahasa yang boleh faham. Jadi marilah kita memahami firman Tuhan dengan melalui bahan material yang sangat berharga ini. Yang paling masuk akal dari semua ini sekarang akan saya pertimbangkan. Dan pertama telah sering dikatakan, biarkan seorang Kristian berpuasa dari dosa dan bukan dari makanan. Inilah yang Tuhan tuntut dari tangannya. Memang begitulah. Tetapi dia juga menuntut yang lain. Oleh itu, ini haruslah dilakukan. Dan ini tidak boleh ditinggalkan. Lihatlah hujah Anda dalam dimensi penuhnya. Dan ada dengan mudahnya menilai kekuatannya. Jika seorang Kristian harus mentahan diri daripada dosa, maka dia tidak seharusnya mentahan diri daripada makanan. Tetapi seorang Kristian harus mentahan diri daripada dosa.
Oleh itu, dia tidak selalu mentahan diri daripada makanan. Bahwa seorang Kristian harus mentahan diri daripada dosa adalah sangat benar. Tetapi bagaimana ia boleh disimpulkan dari sini bahwa dia tidak seharusnya mentahan diri daripada makanan? Ya, biarkan dia melakukan kedua-duanya. Biarkan dia dengan rahmat Tuhan sentiasa mentahan diri daripada dosa. Dan biarkan dia sering mentahan diri daripada makanan untuk sebab-sebab dan tujuan-tujuan yang pengalaman dan kitab suci jelas tunjukkan dapat dicapai melaluinya. Patahan tuan, mentahan diri daripada kesombongan. Tetapi bukanlah lebih baik seperti yang telah kedua dipatahan untuk mentahan diri daripada kesombongan dan kesia-siaan, daripada keinginan bodoh dan berbahaya, daripada kerengsaan, kemarahan dan ketidakpuasaan dari makanan. Tanpa soalan memang begitu. Tetapi di sini sekali lagi kita perlu mengingatkan Anda tentang kata-kata Tuhan kita. Perkara-perkara ini sepatutnya kamu lakukan dan tidak mentinggalkan yang lain. Mari kita ulangi. Tetapi bukankah lebih baik seperti yang telah kedua dipatahkan untuk mentahan diri daripada kesombongan dan kesian-kesianian, daripada keinginan bodoh dan berbahaya, daripada kerengsaan, kemarahan dan ketidakpuasan dari makanan? Tanpa soalan memang betul. Tapi di sini sekali lagi kita perlu mengingatkan Anda tentang kata-kata Tuhan kita. Perkara-perkara ini sepatutnya kamu lakukan dan tidak mentinggalkan yang lain. Dan sesungguhnya yang kedua hanyalah untuk pertama, ia adalah cara untuk mencapai matlamat besar itu. Kita mentahan diri daripada makanan dengan pandangan ini, bahawa dengan rahmat Tuhan yang disampaikan ke dalam jiwa kita, melalui cara ruangan ini, bersama-sama dengan semua cara dalam ayat yang lain yang telah dia tetapkan, kita mungkin dapat mentahan diri dari setiap nafsu dan perangai yang tidak menyenangkan di mata Tuhan. Kita mentahan diri daripada yang satu supaya dengan dianugerahkan kuasa dari atas, kita dapat mentahan diri daripada yang lain. Hujah balas terhadap patahan kedua. Jadi hujah anda membuktikan perkara yang bertentangan dengan apa yang anda lancangkan. Yang membuktikan bahawa kita harus berpuasa, kerana jika kita harus mentahan diri daripada perangai dan keinginan jahat, maka kita harus mentahan diri dari makanan. Kerana contoh-contoh kecil penafian diri ini adalah cara-cara yang telah dipilih oleh Tuhan, di mana dia menganugerahkan penyelamatan yang besar itu. Patahan ketiga, kekurangan hasil daripada berpuasa. Tetapi kita tidak mendapati demikian pada kenyataannya. Ini adalah patahan yang ketiga. Kita telah berpuasa banyak dan sering, tetapi apa gunanya? Kita tidak menjadi lebih baik sedikit pun, kita tidak menemui terperkat di dalamnya. Malah kita mendapati lebih menjadi penghalang daripada bantuan. Bukannya mencegah kemarahan, misalnya atau kejengkaran, yang telah menjadi cara untuk mentingkatkannya ke tahap yang begitu tinggi, sehingga kita tidak dapat mentahap orang lain maupun diri kita sendiri. Ini mungkin berlaku adalah mungkin sama ada untuk berpuasa atau berdoa dengan cara yang menjadikan anda lebih teruk daripada sebelum ini, lebih tidak gembira, lebih tidak suci. Namun kesalahan itu tidak terletak pada cara itu sendiri, tetapi pada cara menggunakannya. Teruskan menggunakannya, tetapi guna dengan cara yang berbeza. Lakukan apa yang Tuhan perintah seperti yang Dia perintahkan, dan kemudian tidak ragukan lagi, janjinya tidak akan gagal,
Pekatnya tidak akan ditahan lagi, tetapi apabila engkau berpuasa secara rahsia, dia melihat dalam rahsia akan memberi ganjaran kepadamu secara terbuka. Tetapi bukannya itu hanya takyul belaka, demikian keempat telah difakta untuk membayangkan bahawa Tuhan mengambil berat tentang perkara-perkara kecil seperti ini. Jika anda mengatakan demikian, anda mengutuk semua generasi anak-anak Tuhan. Tetapi adakah anda akan mengatakan mereka semua adalah orang-orang yang lemah dan takyul? Dapatkah anda begitu berani untuk mentegaskan hal ini baik terhadap Musa dan Yosua, Samuel dan Daud, Yehoshafat, Izra, Nehemiah dan semua nabi? Perspektif sejarah tentang puasa yang lebih besar daripada semua anak Tuhan sendiri adalah pasti baik guru kita dan semua hambanya ini membayangkan bahawa puasa bukanlah perkara kecil dan bahawa dia yang lebih tinggi daripada yang tertinggi memandangkannya dengan perhatian. Jelas sekali, semua rasulia juga berpendapat sama setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan dengan kebijaksanaannya. Apabila mereka mempunyai urapan dari yang paling maha kudus, yang mengajar mereka segala sesuatu, mereka masih membuktikan diri mereka sebagai hamba-hamba Allah. Dengan berpuasa sedang dengan senjata kebenaran di tangan kanan dan kiri. Setelah memperai laki-laki diambil dari mereka, barulah mereka berpuasa pada hari-hari itu. Mereka juga tidak akan mencuba apa-apa seperti yang telah kita lihat di atas. Di mana kemuliaan Allah sangat berkaitan seperti mengutus pekerja ke dalam tuan. Tambah berpuasa dengan bersungguh-sungguh serta berdoa. Patahan yang kelima, berpuasa secara berterusan. Tetapi jika berpuasa memang sangat penting dan disertai dengan berkat yang sedemikian besar, bukanlah lebih baik kata setengah orang kelimar untuk berpuasa selalu. Bukan melakukannya sekali sekala, tetapi mengekalkan puasa yang berterusan untuk menggunakan sebanyak mungkin pantang pada setiap masa sebanyak yang dapat ditanggung oleh kekuatan jasmani kita. Jangan anda sesiapa yang kecewa untuk melakukan. Apakah faedah pegangan yang berterusan? Gunakan makanan yang sedikit dan ringkas. Amalkan penafian diri sebanyak mungkin dalam hari ini. Pada setiap masa, setakat yang boleh ditanggung oleh kekuatan fizikal anda. Ini boleh membawa dengan berkat Tuhan kepada beberapa tujuan besar disebutkan di atas. Yang boleh menjadi panduan yang besar bukan saja untuk kesucian, tetapi untuk pemikiran yang berfokus pada hal-hal surgawi yang membantu kita mempalingkan kasih sayang anda daripada perkara-perkara di bawah dan menetapkan pada perkara-perkara di atas. Tetapi ini bukan puasa. Puasa menurut kitab suci yang tidak pernah disebut demikian dalam seluruh Alkitab. Ia dalam beberapa hal memenuhi beberapa tujuannya, tetapi ia tetap merupakan perkara yang berbeza. Amalkannya dengan segala cara, tetapi bukan untuk mengetepikan perintah Tuhan dan syarat yang ditetapkan untuk mengeratkan penghakimannya dan memperolehi berkat anak-anak. Gunakan cara berterusan sebanyak maka pegangan yang anda suka. Yang diambil sedemikian tidak lain hanyalah kesederhanaan Kristian. Tetapi ini tidak perlu mengganggu mengganggu amalan anda mengikuti masa-masa Kristus untuk berpuasa dan berdoa. Sebagai contoh, pegangan atau kesederhanaan biasa anda tidak akan menghalang anda daripada berpuasa secara rahsia. Jika anda tiba-tiba diliputi kesedihan dan menyesaran yang amat sangat dan dengan ketakutan dan kegendaran yang mengkeringkan. Situasi yang memerlukan puasa, yang pertama, keadaan fikiran yang tertekan.
keinginan yang kuat, dan penggumuran dengan Tuhan. Keadaan fikiran demikian hampir memaksa anda untuk berpuasa. Anda telah membenci makanan karya Anda. Anda hampir tidak tahan untuk mengambil perkara yang diperlukan untuk tubuh. Serta Tuhan mengangkat Anda keluar dari lubang yang mengkeringkan dan meletakkan kaki Anda di atas batu dan mengatur langkah Anda. Kadang yang sama Anda akan berlaku jika Anda berada dalam keadaan keinginan yang kuat, bergumul dengan hebat dengan Tuhan untuk mendapat berkatnya. Anda tidak memerlukan sesiapa untuk mengajar Anda untuk tidak makan roti sehingga Anda telah mendapat permintaan dari bibir Anda. Contoh puasa never, never. Sekali lagi, sekiranya Anda berada di Nivea, apabila diistihar di seluruh bandar, jangan biarkan manusia atau binatang, kawanan atau kumpulan berasa apa-apa. Jangan biarkan mereka makan atau minum air. Tetapi biarkan mereka berseru dengan kuat kepada Tuhan. Adalah puasa berterusan dan menjadi alasan untuk tidak mengambil bahagian dalam kerendah hati umum itu. Sudah tentu tidak. Anda akan sama prihatin seperti orang lain untuk tidak makan makanan pada hal itu. Begitu juga pantang atau mematuhi puasa berterusan. Jika akan mengkecualikan mana-mana anak Israel daripada berpuasa pada hari ke-10 bulan ke-7 yang tidak akan disengsarakan, tidak akan berpuasa. Pada hari itu dia akan disingkirkan dari kalangan umat. Sekiranya Anda sama saudara-saudara di Antioquia pada masa mereka berpuasa dan berdoa sebelum penghantaran Barnabas dan Saul, bolehkah Anda bayangkan bahawa kesederhanaan atau pandang Anda akan menjadi sebab yang mencukupi untuk tidak menyertai mereka? Tambah ragu-ragu jika Anda tidak berbuat demikian, Anda akan segera disingkirkan dari komuniti Kristian. Anda akan layak diusir dari kalangan mereka kerana membawa kekeliruan ke dalam gereja Tuhan. Saudara-saudari, marilah kita datang untuk berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, kami puji syukur Tuhan. Sebab Tuhan sudah mengajar kami supaya kami dapat berpuasa untuk patahan. Kami perlu mempatah segala fikiran yang menghentikan kami berpuasa dan doa. Doa dan berpuasa. Sebab kami perlu belajar untuk menahan diri daripada dosa, nafsu yang tidak mengenangkan Tuhan. Dan kami perlu juga pada masa yang sama menahan diri dari makanan sebagai satu persediaan menunjukkan satu ketaatan kepada Tuhan. Tuhan bantulah kami lihat begitu besar rahmat Tuhan yang akan menjadikan janji Tuhan itu tidak ditahan, tetapi di mana kami akan menikmati demi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersama. Amin. Semoga Tuhan memberkatimu dan juga menggerakkan hati kamu dan saya. Doa dan puasa berterusan. Ikut tradisi Gereja Metodis di Sarawak, kita akan menghenti makan selepas makan malam sampai hari keesokan jam 3 petang baru kita mulai makan. Semoga Tuhan memperkuatkan satu keazaman untuk berpuasa, untuk lebih fokus kepada Tuhan. Supaya jiwa kami boleh menjadi saluran berkat untuk lebih banyak orang dan diri sendiri mempunyai kesukacitaan yang paling tinggi sebab kita mungkin boleh diperkenan oleh Tuhan. Kita jumpa lagi. Semoga Tuhan memberkati kamu dan juga sekeluarga.